الأنبياء والنور والزدان ثم الأولياء وكلما جاء من البشير من كل حكم صار كالضرور وينضوي في كلمات الإسلام ما قد مضى من سائر الأحكام فأخيرا من ذكرها بهذا وبهذا الذكر على رتب وغم الحب على الرجاء وسل مولاك بلا تنادي وجديد التوبة للأوزار لا تأسف برحمة الغفار وكن على شكورا على بلده صبورا وكل أمر قدر وكل مقدور فما عنه مضى وكله مسلما كي تسلم وفاز من الناس من علماء وقل من الأغيار بالجد والقيام في الأسحار والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الأسامي مراقبا لله في الأوان لترتقي معالم الكمال وكن بذل ربي لا تكرهني بفضل ولا تهين من سرك سمع نبيه ومن بخير يا رحيم الرحمن والحمد لله على التمام وأفضل الصلاة والسلام على نبينا وآله وصحبه الأكارم على النبي الحكيم وآله وصحبه الأكارم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشارح رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه وقدس الله سره ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين wal wahdaniyatu. Dah. Situ. Khadi. Oh Khadi. Wal wahdaniyatu hiya, dan bermula wahdaniyah keesaan Allah Ta'ala tu hiya ialah adamu ta'addudi fi dzati was sifati wal af'ali, ketiadaan berbilang pada zat dan pada segala sifat dan pada segala af'al. Maka bagaimana maksud dengan kata tidak berbilang pada zat? Tafri'nya falaisat zatuhu murakkabatan min ajza'in wa laisa fil khalqi zatun kadzatihi ta'ala. Dua makna. Falaisat zatuhu, maka tidak adalah zatnya zat Allah Ta'ala itu murakkabatan, jadi tersusun daripada min ajzain, daripada beberapa juzuk. Jadi satu yang difahami kitanya, satu pen. Jadi satu pen ni bukan satu yang kita i'tikad pada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena satu pen ni satu yang tersusun daripada beberapa juzuk. Murakkabah min ajzain, tersusun daripada beberapa juzuk-juzuk. Tu.
Maka adakah Allah Ta'ala tu satu, artinya Allah Ta'ala zatnya setoko, ada tangan, ada kaki, tersusun daripada beberapa juzuk daging gitu, juzuk tulang gitu? Tidak. Jadi kalau orang tu i'tikad Allah satu, tapi satu gemaga dia panggil. Satu bertubuh. Bersetubuh. Bukan bersetubuh kocak bukan. Ngerti ni? Bersetubuh maknanya berjisim, berjirim. Maka artinya orang tu tidak mengiktikadkan keesaan Allah Ta'ala yang sebenar. Tuhan ni payah makna ni, kalau tak mengaji sifat 20 tu tak reti lah makna ni. I'tikad Allah Ta'ala tu satu juga, tapi satu dengan makna ada tangan, ada kaki, ada kepala cukup lekat supaya makhluk otromeng gitu. Maka itu tidak mengiktikadkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi satu hak makna lagu ni dia panggil ternafikan muttasil pada zat. Itu ternafikan muttasil pada zat. Satu, itu satu makna. Walaisa fil khalqi, ini makna yang kedua. Walaisa fil khalqi, dan tidak adalah pada makhluk ini zatun, satu zat, kazatihi ta'ala, sepertinya zat Allah Ta'ala. Tidak ada. Itu makna yang kedua. Jadi zat selain daripada zat Allah Ta'ala tu ada. Zat lembu, zat beruk, zat bewok, ada. Zat selain daripada zat Allah Ta'ala tu ada. Tapi zat selain daripada zat Allah Ta'ala tu ada ke tidak yang sama seperti zat Allah? Itu tidak ada. Tu mana? Sakut lah. Tak sakut. Jadi zat selain daripada zat Allah Ta'ala tu ada. Yang kata tak ada dah, adalah. Zat dinding, zat pokok, zat lembu, zat ayam, zat itik, zat kubah, zat apa, zat batu, zat tumbuh-tumbuhan ada tu ni. Bukan zat awak mengaji sains, zat besi, vitamin tu bukan ni. Zat mana tubuh. Zat meja ni, tubuh meja panggil. Tu tapi semua zat selain daripada zat Allah Ta'ala tu tidak sama seperti zat Allah Ta'ala. Itu. Jadi zat selain daripada zat Allah Ta'ala tu ada, tapi tidak ada satu pun yang sama dengan zat Allah Ta'ala. Itu maksud walaisa fil khalqi, dan tidak adalah pada makhluk ini zatun kazatihi ta'ala, satu zat pun yang sama seperti zatnya Allah Ta'ala. Ini orang panggil ternafikan munfasil pada zat. Itu ternafikan munfasil pada zat. Kenapa kau begitu? Tu ni ilat kedua-dua ni. Kenapakah zat Allah Ta'ala tu tidak tersusun daripada beberapa juzuk atau satu juzuk yang tidak boleh dikerak, dibelah, dikerisik? Kena tambah lagi tu. Takut kita kata zat Allah Ta'ala tidak tersusun daripada beberapa juzuk, tidak ada 2, 3, 4, 5 juzuk. Takut satu juzuk je kau, macam Jawhar Fardin tu, Jawhar Firik tu, halu kecil sangat. Tidak. Nama Allah halu kecil sangat ni. Tidak. Tidak tersusun daripada beberapa juzuk atau satu juzuk yang tidak boleh dikerak, dibelah, dikerisik pun tidak. Dan tidak ada pada makhluk ni satu zat pun yang sama seperti zat Allah Ta'ala. Itu tidak ada. Kenapakah? Ilahnya li'annal khalqa, kerana bahawa sebermula makhluk ini jismun murakkabun walaysa fi rabbina rabbi, betul tak? Walaysa fi rabbina syai'un min zalika, kerana bahawasanya bermula makhluk ini. Ni ilah ni satu je, tapi makhluk dua-dua tu. Kenapakah zat Allah Ta'ala tu tak tersusun daripada beberapa juzuk, dan tidak juga satu juzuk yang tidak boleh dikerak, dibelah dan kerisik, dan tidak ada pada makhluk ni satu zat pun yang sama seperti zat Allah Ta'ala?
Ni ilat ni dua-dua. Dua-dua tu, ilat dua-dua sekali. Li'annal khalqa, kerana bahawasanya bermula makhluk ini jismun murakkabun, ialah jisim yang tersusun. Lihat ni. Makhluk ni jisim yang tersusun. Maka bagaimana boleh kita kata Allah Ta'ala zatnya juga tersusun seperti tangan, kaki, ada daging, kulit, lemak. Kalau gitu Allah Ta'ala sama seperti makhluk lah. Nah itu. Ke tak boleh. Itu telah pun kita bahas pada sifat mukhalafah tu. Allah Ta'ala tu tak sama sikit pun dengan makhluk ni. Laisa kamislihi syai'un. Tidak senantiasa tidak sama. Laisa tidak ada. Selama-lamanya, sedia kala selama-lamanya. Tidak ada menyerupai akal Allah Ta'ala tu selama-lamanya. Sedikit pun tidak ada. Satu jalan pun tidak ada. Maka kalau zat Allah Ta'ala tu tersusun daripada beberapa juzuk, artinya zat Allah Ta'ala tu berjisim. Kalau jisim tu, kalau gitu makhluk ni samalah dengan makhluk ni. Kerana makhluk ni tak ada zat yang tak berjisim. Cari tak? Ada tak yang tak berjisim? Tak ada. Meja berjisim, kitab berjisim, frame berjisim, dinding berjisim. Habis semua kipas, lapu. Tu. Reza lah saya, Reza. Reza ni tak usah bayar dah. Zamri, stoko, stambung jisim. Tu muah ya kak. Itu ni. Muah apa tak muah? Peni itu. Muah kena ngaji dengan Hamdi tu. Hamdi mengajar tak budak tahun 1? Ya. Masa mana? Malam-malam. Ya, betul. Betul tak? Ya. Mengajar tu. Ya, main. Tu tidak ada yang sama seperti zat Allah Ta'ala. Li'annal khalqa, kerana bahawasanya bermula makhluk ni jismun murakkabun, jisim yang tersusun. Mencari makhluk ada tak jasad zat dia tu tidak berjisim yang tersusun? Tak ada. Semua jisim yang tersusun. Hatta debu, zarah pun pasti jisim. Ya, walaupun tak tersusun, jauha fardin dipanggil. Tu. Kalau gitu walaisa fi rabbina, padahal tidak adalah pada Tuhan kita syai'un sedikit pun. Syai'un tu sedikit pun. Min zalika, daripada demikian itu, ai min jismil murakkabi, daripada jisim yang tersusun. Tidak ada sedikit pun. Kalau zat Allah Ta'ala tu min jismil murakkab, artinya zat Allah Ta'ala tu tidak mukhalafah, tidak laisa kamislihi lah, tidak walam yakul lahu kufuwan ahad lah. Faham tak? Bukan boleh buat banding, sama, seperti, serupa. Gitu. Habis itu. Jadi itu dia panggil ternafi kam muttasil dan kam munfasil pada zat. Walaisat sifatuhu muta'addidatan min jinsin wahidin. Dan tidak adalah, ini makna yang kedua pula. Wahdaniyah pada segala sifat. Wahdaniyatu fis sifati. Tu adamu ta'addudi fi sifati. Tidak berbilang pada sifat. Apa makna? Walaisat sifatuhu muta'addidatan min jinsin wahidin, dan tidak adalah segala sifatnya, sifat Allah Ta'ala itu muta'addidatan min jinsin wahidin, jadi berbilang-bilang daripada satu jenis yang sama. Tidak ada. Tu. Jadi sifat Allah Ta'ala tu banyak, tapi bukanlah banyak tu satu jenis tu 2-3. Tak ada itu. Mana misal contoh? Takut kita tak faham. Ka kudrataini, seperti dua kudrah. Au iradataini, dua iradat. Tidak ada itu. Tidak ada zat Allah Ta'ala, tidak ada pada zat Allah Ta'ala tu sifat kudrat 2, sifat iradat 3, sifat ilmu 10. Tidak gitu. Mana? Tu faham molek tu. Sifat wahdaniyah Allah Ta'ala pada segala sifat tu bukan pada sifat Allah satu saja, bukan. Sifat Allah Ta'ala tu banyak, tapi banyak tadi tu satu jenis jua. Tidak ada yang satu jenis tu 2-3. Tidak ada. Tak ada. Itu sebab dia kata laisat sifatuhu muta'addidatan min jinsin wahidin. Tidak adalah segala sifatnya Allah Ta'ala tu berbilang-bilang daripada jenis yang satu. Tidak ada itu. Hanya satu jenis saja. Satu kudrat, satu iradah, satu ilmu. Jadi erti kena faham molek tu.
Jangan kata sifat Allah Ta'ala satu je. Jadi satu je sifat. Apa ngaji sifat 20 mendatang apa pula 20 saja kata satu je. Ini ada dulu satu hamba Allah tu sebelum ngaji masjid nak mengajar dah datang masjid. Nah, dia tak mengaji kan. Bahaya tu. Nah, kau bila masuk sifat wahdaniyah, dia duduk syarah tu ikut rasa faham dia gitu, tak ada duk talaki yang untuk guru. Ada dulu di kampung saya dulu. Jadi bila yang mengajar tu wahdaniyah, esa pada Allah, tak esa pada sifat. Dia pun jangan naik bengang. Hak ni saya tak tahu nak syarah macam mana kata. Esa pada sifat. Kita ngaji sifat tu hari 20, tiba-tiba esa je sifat. Ingat malam tu kalau tak mengaji tak nak syarah tu. Faham tak? Jadi mengarut. Nah, jadi mengarut lalu. Kenapa? Dia tak ada talaki. Jadi ingat dengan ilmu ni bukan boleh baca, lepas tu rasa-rasa saya, pada pendapat saya, mengikut kajian saya, pembacaan saya tak boleh gitu. Dia kena ambil daripada huraian guru. Itu. Jadi ada tu berlaku. Rupa-rupanya lepas saya balik Malaysia ada juga berlaku di Subang Bestari tu. Dia mengajar sifat wahdaniyah agak ada itu ni. Belum nak pergi ngaji sebelum tu dia tak ada pergi mengaji lah. Tapi pakai serban tu macam habis dah lah. Serban tikak-tikak jubah belah itu gini. Pas mengajar sifat 20. Tu tiba-tibanya salah. Ujungnya ada orang yang duduk dengar tu orang mengaji juga. Dia kata ustaz berhenti ngajar, sambung ngaji lagi malu lah. Dia sambung ngaji pula pergi ke Yaman. Itu ada orang lagi tu. Bahaya tu. Maka sebab tu kita tu masa ngaji ni sungguh-sungguh menuntuti ilmu tu sungguh-sungguh lalu masa mengaji ni. Jangan lepas mengaji keluar daripada pondok orang kata ngaji pondok ngaji pondok. Lepas tu mari masuk ngajar atas. Sudah. Masa mengaji mula duduk tidur. Tak ngajar mana tak faham. Faham tak? Syuaib. Masa kelas dia tak ada. Masa cuti mari. Tu tak belah Syuaib tu. Satu Ahad ada. Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat ada. Belah dia. Lepas tu kapung ngajar sesak ke orang kapung. Pada pendapat saya, saya ngaji pondok ni molek sikit. Siap. Jadi bukan makna Allah pada segala sifat tu sifat Allah hanya satu saja, bukan. Sifat Allah tu banyak, tak boleh nak pilih-pilih. Tapi satu jenis saja. Tidak ada sifat Allah Ta'ala yang satu jenis itu dua atau tiga atau empat berbila-bila. Tidak ada. Itu. Mana misal bagi kata muta'addidatan min jinsin wahid ka qudrataini au iradataini, seperti dua kudrah atau dua iradat. Tak ada itu tu. Tidak ada di zat Allah dua kudrat, tiga iradat, 5 ilmu, 10 ayat, 17 sama, 20 bahasa, 100 juta kalam. Tak ada gitu. Satu belaka. Satu kudrat, satu iradat, satu ilmu, satu hayat, satu sama, satu basar, satu kalam. Cuba tengok. Ballahu, bahkan sabit ada sungguhlah baginya, bagi Allah Ta'ala tu kudratu wahidatun, kudrat yang satu. Tu satu kudrat juga. Yujidu, yang menjadilah biha dengan bersepakai. Jangan bawa sababiah, bukan. Bolil mulabasah, pakai makna bolil mulabasah. Dengan bersepakailah Allah Ta'ala akan dia akan kudrat tu. Wa yu'dimu, dan meniadakan. Artinya Allah Ta'ala di zatnya ada satu sifat kudrat, yang dengan bersepakai di zat Allah Ta'ala sifat kudrat yang satu itulah Allah Ta'ala tu mengada meniada, berkuasa mengada dan meniada, memberi menegah, menghina memulia, apa saja tiga kudrat tu, takluk tanjiz hadis tu semua apa yang berlaku pada kita ni tu mencerah, menggelapkan, apa lagi tu menyembuh, mendatangkan penyakit, menyehatkan, apa saja tak kira, menggerak, mendiam, tu apa saja itu sifat kudrat Allah Ta'ala. Jadi kalau kita tu pakai makna kudrat artinya berkuasa, rosaklah makna. Mana contoh? Satu kudrat artinya satu berkuasa, satu perkuasa ni.
Yusuf, satu berkuasa, satu perkuasa. Satu berkuasa, perkuasa. Itu baru betul. Nah, jangan kata satu kudrat. Kudrat artinya berkuasa. Satu berkuasa. Oh, lemah Tuhan. Faham tak? Kalau satu je Tuhan berkuasa, apa benda Tuhan berkuasa satu tu? Buat langit saja. Bumi siapa buat pula? Orang lain pula buat. Berat tu. Nah, yang betulnya satu kudrat, satu perkuasa. Dengan bersepakai dengan sifat satu perkuasa tadi, dengan bersepakai di zat Allah Ta'ala, sifat perkuasa yang satu tadi tu, Allah Ta'ala zat yang maha amat berkuasa, mengada, meniada, memberi, menegah, menyihat, menyakit, menyembuh, memberi rezeki, mengurangkan rezeki, memati, menghidup, apa saja, menghina, memulia, meninggi, merendah, apa lagi, ikut apa saja, menyuka, memati, menduka, menyukakan orang, mendukakan, semua semua sekali. Itu itu lagu tu. Jadi baru kita tak bengang. Kalau kita tak terjemah cara pada Mekah, kita akan jadi bengang jadi. Bengang ke mana? Masa mengaji sifat wahdaniyah, Allah Ta'ala esa pada segala sifat, dengan makna artinya sifat Allah Ta'ala tu banyak, tapi sejenis saja. Tidak ada yang satu-satu jenis tu 3, 2, 4, 5. Tak ada. Artinya satu kudrat, satu iradat, satu ilmu, satu hayat, satu sama, satu basar, satu kalam. Satu kudrat apa arti? Berkuasa. Oh, berkuasa tu satu sifat. Satu je. Gitu. Berkehendak satu. Apa arti iradat? Menentu. Menentu tu satu je. Satu Tuhan menentu. Berat benar Tuhan. Sini. Satu ilmu apa? Satu mengetahui. Ilmu artinya mengetahui. Satu mengetahui. Oh, jahil barak Tuhan. Awak tahu satu je? Kenapa awak tahu? Awak tahu satu je? Satu je awak tahu? Awak tahu ke dia, Zamri? Banyak tak awak tahu? Satu je? Tak. Berapa awak tahu? Banyak tak? Boleh lah. Aling dia. Boleh lah. Tak. Awak tahu tak janggut awak hitam? Tahu? Tahu. Awak tahu tak gigi awak putih? Tahu. Awak tahu tak? Nama awak bukan Zamri. Saya gelar Zamri. Tahu? Tahu. Nama awak sebenar Omar, awak tahu tak? Tahu. Oh, banyak benda awak tahu. Kalau Tuhan tu satu ilmu, artinya satu mengetahui. Oh, jahil parak Tuhan. Tak betul tu. Satu ilmu artinya satu pengetahuan yang dengan bersepakai di zat Allah Ta'ala, sifat pengetahuan yang satu tu, Allah Ta'ala mengetahui segala perkara. Baru betul itu. Betul tak? Kalau kata Allah Ta'ala bersifat dengan ilmu, artinya mengetahui, dengan bersepakai mengetahui di zat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengetahui. Pening bahasa Melayu pomu tu. Awak menyapu dengan menyapu, awak menukur dengan menukur gitu. Awak menyakut baju dengan menyakut gitu. Awak mengunci kereta dengan mengunci. Betul gitu? Tidak tahu lu. Awak mengorek dengan mengorek. Awak mengorek hidung dengan mengorek hidung gitu. Pelik lah gitu. Tak betul bahasa Melayu mu tu. Pelik baca bahasa Melayu balik tu. Ngasuk sekolah kebangsaan balik. Tak layak dengan Jepang dah. Ni. Tu saya mengorek hidung dengan pengorek. Saya mengunci kereta dengan pengunci. Saya menyangkut baju dengan penyangkut. Saya menyangkut tanah dengan penyangkut. Saya menyapu siapa dengan penyapu. Baru betul. Kalau gitu kudrat tu, perkuasa tu alat. Lah, penyapu tu memang alat, perkuasa bukan alat. Dalilnya penyapu tu alat apa? Ada penyapu tu lekat tubuhmu. Ada kalau mu kerja cleaner lah. Ada tak orang kerja cleaner penyapu lekat atas belakang? Tak tanya lah. Nanti ni kerja cleaner tu tengok. Duk berok pun menyapu atas belakang, duk makan minum pun ada penyapu atas belakang. Ada lagu tu? Tak ada. Artinya penyapu tu alat. Kenapa boleh pisah daripada zat? Sifat-sifat ni yakumu bizat, tidak boleh berpisah daripada zat. Ada? Itu. Maka tidak datang waham lagi kata terjemah pekuasa, penentu, pengetahuan, penghidup, pendengar, pelihat, perkata itu alat. Tak jadi kesamaran. Faham tak? Kerana alat benda yang pisah daripada zat. Itu alat. Mustahil Allah Ta'ala tu bergantung dengan alat. Mustahil. Walaisa, dan tidak adalah pula. Tadi itu dia panggil kam muttasil pada
segala sifat. Artinya ternafikan muttasil pada segala sifat. Baik. Kemudian makna yang kedua pula, walaisa, dan tidak adalah li ahadin, bagi satu orang pun, sifatun, satu sifat pun tidak ada, kasifatihi ta'ala, sama seperti segala sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Tak ada. Sama pada nama dan makna. Nah, tidak ada pada makhluk ni satu sifat pun yang sama seperti segala sifat-sifat Allah Ta'ala pada nama dan makna. Kalau pada nama saja tak mengapa, kita pun bercakap kederak. Nak giwe lagi nyapu-nyapu no. Nah tu ni. Gitu tolong nyapu, tak ada kederak yang hari ni. Faham tak? Tak ada ke? Tak ada kederak. Tak ada kederak. Kederak ke apa tu makna tu? Kederak dengan makna sifat perkuasa seperti zat Allah Ta'ala ada di zat Allah. Bukan. Kederak situ dengan makna ring. Faham tak? Dengan makna ring. Tahu ring? Ring tu Kelantan panggil ring. Bahasa standard kata tenaga. Faham tak? Tenaga. Bukan tenaga nasional, tenaga TMB, bukan? Tenaga ring. Tak ada tenaga weh, tak agak. Sebab apa tak agak? Tak ada ring. Tak ada energi. Speaking. Tak ada energi. Ada tenaga. Bila tak ada tenaga maka tak mampu. Bila tak ada ring tak gerak. Kelantan panggil. Tak ada ring tak gerak. Gerak bedak nak gini. Tak gerak kawan tu. Faham tak? Mula belajar lah Kelantan muka kau Kelantan. Mula belajar logat Kelantan. Sebab aku orang Kelantan. Ni. Tak gerak sebab tak ada tak gerak sebab tak ada ring. Kalau ada ring jadi gerak. Faham tak? Tapi mu ingat molek, gerak tu ada dua makna tu. Gau dia makna gerak. Dua makna gerak. Mu tanya Khadir ya dari Kelantan, tahu lah takut yang murtad dah daripada Kelantan. Gerak dua makna Khadir. Makna pertama apa? Larat. Mampu, berkemampuan, larat. Gerak yang kedua maknanya semua samun. Ni. Tu kemudian tengok siyakul kalam lah. Mau pasal makna tak kena. Kalau Kelantan kata, jangan pergi situ tu. Jangan pergi di gerak tu. Ada ular ke? Jangan berkata, jangan pergi di berkemampuan. Tak betul tu kalau terjemah gitu. Jangan pergi di gerak tu, faham tak? Jangan pergi di gerak tu, ada ular kan? Itu apa makna? Gerak dengan makna? Semua sama. Jangan pasal makna. Jangan pergi di gerak tu. Jangan pergi di larat, di berkemampuan. Berapa pelik ayat-ayat ni. Benda ni tak betul. Faham tak? Itu. Jadi kalau ada ring baru gerak. Kalau tak ada ring tak gerak. Jadi gerak tu ada berapa? Ada berapa mana? Salah 3. Mana salah lagi? Khadir pun tak betul. Mana salah lagi? Gerak. Turak. Rok. Faham tak? Tak rok lah awak ni. Mana? Pakar orang nak pergi Mac Valley, pakar dengan samping pelik mu. Pakar di Melayu lengkap orang pakar selajing bau rok apa. Nah itu rok selagi ni. Faham tak? Itu satu makna walaisa sifatuhu muta'addidatan min jinsin wahidin. Satu, itu ternyata ternafikan muttasil pada sifat. Walaisa li ahadin sifatun ka sifatihi ta'ala. Itu makna yang kedua. Dan tidak adalah bagi satu makhluk pun. Walaisa li ahadin, tidak adalah bagi satu makhluk pun, satu orang pun, satu benda pun, sifatun, satu sifat pun tidak ada. Jangan 3, 4, 5, satu sifat pun tak ada. Kasifatihi ta'ala,
seperti segala sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tu pada nama dan makna. Tu pada nama dan makna. Kalau gitu wala mu'assira ma'ahu. Itu habis tu. Artinya ternafikan munfasil pada sifat. Ini makna yang kedua ni, ternafikan munfasil pada sifat. Jadi tidak ada pun di mana-mana makhluk masih Allah ni satu pun sifat mereka yang sama seperti sifat Allah Taala pada nama dan makna. Tidak ada. Mana? Itu gitu. Habis. Kemudian yang ketiganya ialah wahdaniyah fil af'ali, ay adamut ta'addudi fil af'ali, tidak berbilang-bilanglah pada segala perbuatan Allah. Apa makna tidak berbilang-bilang pada segala perbuatan Allah? Keesaan Allah pada segala perbuatannya. Wala mu'athira ma'ahu, dan tidak ada yang memberi bekas sertanya Allah. Ma'ahu ay ma'allahi ta'ala fi fi'lin, pada satu perbuatan pun, minal af'ali, daripada segala perbuatan. Tidak ada. Maka sebab tu jangan memakai ubat tu mu'iktikad ubat dengan Allah bekerja sama untuk memberi sihat pada saya, kepala taikmu. Jangan memakan nasi itu mu'iktikadkan nasi dengan Allah saling bekerja sama untuk memberi sihat kepada, memberi kenyang kepada mung. Faham tak? Apa je tu? Tak ada. Nampak macam siku orang tu. Jangan. Memakan nasi yang memberi kenyang Allah. Tu mu dahaga minum air yang menghilang dahaga ialah Allah. Mu basuh baju guna sabun, guna air yang menghilangkan daki, busuk, gapo semua kotor yang ada di bajumu ialah Allah. Tak ada yang memberi kesan, yang memberi bekas selain daripada Allah. Faham tak? Tu memberi bekas tu maknanya memberi kesan. Yang memberi bekas orang fikir pula bekas tapuai ke bekas faham tak? Nama apa dah? Azim. Azim faham tak? Duduk mana ni tu? Siapa yang suruh lagi? Zaim tu mana ni? Lama pergi tangan dia apa? Ayat dia mati tu orangnya. Wala mu'athira, dan tidak ada yang dapat memberi kesan ma'ahu ma'allah, sertanya serta Allah Ta'ala, fi fi'lin, pada satu perbuatan pun, minal af'ali, daripada segala perbuatan. Tak ada. Jadi jangan ingat yang menyejukkan aircon, yang memberi angin kipas, yang mencerah lampu, yang menyinari matahari, yang menguatkan suara mikrofon, speaker. Jangan. Tu patu tidak betul kalau kita pakai mikrofon suara jadi kuat, menyaring ke suara, betul tak? Pada ada yang memberi suara tu kuat bukan mikrofon, hakikatnya Allah. Yang menyejukkan bukan aircon, hakikatnya Allah. Yang memberi angin tu bukan kipas, hakikatnya Allah. Semua Allah. Itu. Maka sebab tu kalau tanya, jangan tanya lagi ni, terima tak pada akal kalau tak makan tu kenyang? Terima tak pada akal? Terima tak Zamri pada akal? Tak akal apa-apa kenyang? Terima? Tak terima ni? Artinya tak ada akal Zamri, gila. Zamri terima tak? Tak akal tapi kenyang. Tak berubat tapi sihat. Tak. Tak, aku tanya pada akal. Kalau ada orang tanya dengar soalan molek. Terima tak pada akal? Jangan pengkat. Terima tak pada akal? Makan nasi, tak makan kenyang. Makan nasi banyak lapar. Terima tak? Pada akal terima tak? Terima tak? Terima tak? Tak terima. Tak terima. Zamri masih lagi pengikut Abu Jahal. Bapak bodoh. Maka sebab tu Zamri kena ngaji pondok molek Zamri. Terima pada akal Zamri. Bapa awak kata tak terima? Nasi beri kenyang. Apa tu? Jawab tak terima pada akal ni.
Makan nasi tapi lapar. Siapa bagi lapar? Allah ke? Allah ke tak makan nasi bagi lapar? Allah. Siapa bagi kenyang? Nasi ke? Allah Ta'ala baginya? Allah. Kata apa? Tak terima. Dia kata Allah tak terima pula. Tak terima tu pada adat, hukum adat sah menyalahi. Itu Hamdi tu kena ngajar tahun 1 mulai sikit ni. Zamri masuk dah kelas tauhid lah. Tahun 1 masuk, tunggu. Masuk tak masa mana? Malam. Mu ngajar gelak bengong. Mu ngajar gelak. Tak buat perasan itu, perasan tak perasan. Tahun 1 tauhid semua dengan Hamdi. Kalau mu tak faham, Hamdi tanggungjawab. Maksud aku saya Hamdi bukan aku. Bal bahkan huwa bermula ia Allah Ta'ala sahajalah al-mujidu, sang pencipta, sang yang menjadi, lil af'ali, akan segala perbuatan, kulliha tu ta'kid, semuanya sekali, kulliha semuanya sekali, segala perbuatan tadi. Tu Allah Ta'ala buat laka. Faham tak? Allah Ta'ala yang buat laka semua benda. Maka kalau gitu dengar ni, fayakhluqu ta'ata wal ma'siyata wan naf'a wad dharra wal ghina wal faqra, maka menjadilah Allah Ta'ala, menciptalah Allah Ta'ala at-ta'ata, akan ketaatan. Ta'at ibadat kita buat tu siapa yang menjadi? Allah. Wal ma'siyata, dan akan maksiat siapa yang menjadi? Allah. Wan nafa'a, akan menafa'at siapa yang menjadi? Allah. Wad dharra, dan akan mudarat, mara bahaya, siapa yang menjadi? Allah. Wal ghina, dan kekayaan, Allah Ta'ala yang menjadi akan kekayaan, siapa yang menjadi? Allah. Wal faqra, akan kemiskinan, kefakiran, siapa yang menjadi? Allah. Semua Allah yang menjadi. Semua baik atau buruk, semua. Jadi kalau i'tikad bukan Allah Ta'ala yang menjadikan maksiat tu, artinya kita tu bukan ahli sunnah wal jamaah. Kita tu dipanggil Qadariyah. Mu'tazilah tu yang i'tikad gitu. Mana Allah Ta'ala tak buat segala keburukan. Qadariyah kata kita tu menjadikan perbuatan kita yang baik datang daripada Allah, yang buruk tu sebenar-benar kita yang menjadikan. Itu. Kenapa kalau Allah Ta'ala buat perkara buruk? Artinya Allah Ta'ala tu zalim. Sebab benda buruk, maksiat tu dia tegah tak? Dia tegah. Tiba-tiba dia yang buat. Kalau gitu zalim lah Tuhan. Itu. Dia nak lari daripada kata Tuhan tu zalim. Keluar daripada mulut rimah, masuk mulut boyo. Mana? Mengisbatkan Allah Ta'ala tu lemah. Sebab apa? Zahir mu tengok. Mana hak banyak? Baik ke buruk? Mana banyak terjadi? Baik ke buruk? Buruk. Hak jahat banyak jadi ni. Betul tak? Jadi kalau hak buruk tu bukan Allah Ta'ala buat, artinya lemah Allah Ta'ala lah gitu. Hak buruk tu semua makhluk sendiri hak buat. Ini ada kudrat selain daripada kudrat Allah yang dapat memberi kesan pada perbuatan. Nampak tak? Jadi mengisbatkan Tuhan tu lemah. Patut tidak saling Ustaz. Allah Ta'ala buat perkara buruk, patut dia tegah. Kalau kita buat benda buruk, dia janji neraka. Tidak zalim. Kenapa tidak zalim? Kerana kita tu ialah milik Allah Ta'ala. Itu ni, milik Allah Ta'ala. Tu. Kemudiannya, antara suruh dengan perbuat tu tidak sama. Tidak lazim, automatik, tiap-tiap apa Allah Ta'ala suruh, pasti itulah Allah Ta'ala kehendak dan dia buat pada kita, tidak. Ataupun tiap-tiap apa tu yang tegah, pasti itulah Allah Ta'ala tidak kehendak dan dia tidak buat pada kita, tidak. Allah Ta'ala suruh Fir'aun tu beriman, suruh, tapi Allah Ta'ala tidak kehendak Fir'aun tu beriman, dan Allah Ta'ala tidak menjadikan beriman pada Fir'aun. Itu. Tidak lazim tu. Faham tak? Tidak automatik apa hak Tuhan amar, redha, iradat dan kudrat itu tidak talazum di antara satu dengan yang lain. Tidak. Melainkan kudrat iradat ialah muafakatlah apa hak Tuhan buat, itu apa yang Allah Ta'ala tentu. Tapi apa hak Allah Ta'ala suruh tegak, tak semestinya itu yang Allah Ta'ala tentu dan Allah Ta'ala perbuat. Tidak semestinya itu. Faham tak? Kafir, Allah Ta'ala tegah tak kafir? Allah tegah.
Jangan kamu kafir, hendaklah kamu mati dari wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Taala tegur Firaun tu kafir, Abu Lahab, Abu Jahal. Tapi Allah Taala kehendak tak Abu Lahab, Abu Jahal, Firaun, Umayyah bin Khalaf tu kafir. Namrud kafir. Allah Taala kehendak tak? Kehendak. Tak kehendak apa? Lepas tu dia kafir mana? Ada lagi orang Tuhan lain pada tu Allah kehendak. Tak Allah. Allah yang menentukan, Allah Taala yang kehendak Firaun, Namrud, Abu Lahab, Abu Jahal tu kafir. Tapi Allah Taala suruh tak Abu Lahab, Abu Jahal, Firaun tu kafir? Dah, Allah tegar. Itu yang tiga kita ahli sunnah jamaah. Faham tak Zamri? Oh, faham tak? Tetapi tak boleh kita tu mengisbatkan kejahatan pada Allah. Su'ul adab. Kerana dalam ayat Qurannya Allah Ta'ala suruh kita tu beradab dengan Allah Ta'ala. Bagaimana? Allah Ta'ala firman, wa ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang mengena ke atas kamu daripada kebaikan, kamu bagi tahulah daripada Allah. Ini haza min fadli rabbi, supaya kamu tu tidak riak, ujub, sum'ah, takabur dan sebagainya. Itu. Wa ma asabaka min sayyi'atin, dan apa yang mengena kepada kamu kejahatan, keburukan, terjatuh maksiat, famin nafsik, kamu kata daripada kamu nisbah saja kepada diri kamu, supaya kamu tu bertaubat, istighfar, menyesal dan sebagainya. Jangan jadi Jabariyah pula. Jabariyah orang Tuhan belaka. Jadi beres dia buat maksiat. Tuhan ni bah. Dia bila duk kocak Tuhan ni bah. Nak mentogok agak Tuhan ni bah. Tu Jabariyah. Ada? Jadi Qadariyah tu hamba belaka. Jabariyah tu Tuhan belaka. Ahli sunnah wal jamaah di tengah-tengah. Mana? Iaitu baik buruk, ya Allah yang menjadi semua sekali. Tetapi kita hamba diberi ikhtiar usaha yang tidak memberi bekah. Ada kudrat iradat yang tidak memberikan ikhtiar usaha. Mana ikhtiar pilih? Usaha, kasab wal iktisab. Ya tapak di tubuh kita tu. Hingga kita betul boleh menyandar, mengisnad majakkan perbuatan tu perbuatan kita. Aku sembahyang ni, aku puasa, aku haji, aku umrah, aku derma, aku sedekah, aku mengaji, aku mengajar, aku bermain badminton, aku boleh isnad majak. Tak kena kata Allah main badminton. Mak doa dia tu mak. Mak tak ada sini Allah. Allah doa apa? Allah doa yang wallah lah ni. Pusat-pusat. Boleh itu? Tolol. Faham tak? Jadi di lidah kita macam Qadariyah lah. Saya. Jangan kata syirik pula. Lama syirik awak. Saya sama. Itu. Bolehlah kata saya lidah. Lidah saya makan, saya minum, saya mengaji, saya mengajar, saya naik motor. Saya duduk reba ni. Tanya pemani ya. Awak duduk reba. Awak buat perbuatan reba. Oh syirik lah awak ni. Gitu bodoh nak gitu. Saya reba lah. Sebab apa? Sebab ada ikhtiar dan usaha. Tapi hakikat yang menjadikan perbuatan reba kita tadi tu, dan yang menentukan kita tu memilih untuk reba, siapa? Allah. Itu gitu. Ahlus sunnah wal jamaah tu gitu. Baik. Walaisatin naru muharriqatan walaisa sikinu qati'atan walaisat ta'amu mushbi'an fallahu huwal khaliqu wahdahu lakin ja'ala bimuradihi hadza sababan fi hadza wallahu a'lam. Di situ dulu. Tanda mulai ayat Qadir. Walaisatin nar wallah. Mana ni? Ini? Di mana? Ya? Mana? Oh 17 dah. Baik. Saniyah pula dah. Mana sambung mata mana? Wa hadhihi aqidatun saniyah. Itu. Nah, samaituha kharidatal bahiyah. Baik. Qaulun nazimi saniyah. Saniyah tu nisbatun au nisbatan ila sana.
Nisbah kepada sana. Tu. Kalau gitu saniyah sana tu kalau dibacakan dengan qasar, mana? Bil qasri. In qara'a bil qasri, jika dibacakan dengan qasar, dengan pendek, sana gitu. Itu memberi makna apa? An-nuru wad-diya'u. Gitu. Ini ada kitab jatuh ni. Ada kitab jatuh ni. Kitab jatuh awak tambah sedikit. Bil qasri batu fahuwa an-nuru wad-diya'u. Itu gitu. Ya, jadi saniyah tu nisbatun au nisbatan ila sana. Begitu situ, dinisbahkan kepada sana, as-sana. Kemudian jika kita dibacakan dia in qara'a bil qasri, jika dibacakan dengan qasar, dengan pendek, baca sana gitu ya, bukan as-sana, tak baca panjang itu. Faham tak? Fahuwa, maka ia maknanya an-nuru wad-diya'u, ialah cahaya. Cahaya lah, an-nur mana cahaya, wad-diya' man pun cahaya ke, an-nur wad-diya'u. Wabil maddi, ini jatuh kitab ni Hamdi, tulis. Wabil maddi, dan jika dibacakan dengan mad. Tu. Wabil maddi. Gini. Semula. In qara'a bil qasri, jika dibacakan dengan qasar, wa huwa an-nuru wad-diya'u. Wa huwa an-nur tu ada ke? Wad-diya'u tambah sekali lagi. Tu. Wa huwa an-nuru wad-diya'u, jatuh situ wad-diya'u. Yakni yang dimaksudkan kata asana atau apa makna? Annaha, bahawasanya akidah ni wadihatud dilalati ala ma'aniha, ialah terang akidah ni nyatalah segala dilalah yang menunjukkan di atas segala maknanya makna akidah. Tu wadihatun, yang terang, atau saniyah dengan mana apa? Wadihatun, mana terang, jelas, bercahaya tu mana apa? Terang, jelas. Ad-dilalati ala ma'aniha, dilalah yang menunjukkan di atas segala makna-maknanya, makna-makna akidah ni. Jadi wahazihi aqidatus saniyah, bermula ini, yakni segala lafaz-lafaz yang lagi akan datang ni, yang masih ada dalam zihni musannih ni, ialah satu kitab akidah, satu ilmu akidah, satu pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saniyah, apa saniyah? Yakni wadihatud dilalati ala ma'aniha. Wadihatun, iaitu terang jelas, fid dilalati, ada fi lagi tu, jatuh tu, fid dilalati ala ma'aniha. Wadihatun, nyata, jelas, terang, pada dilalah, pada penunjukan, penjelasan di atas segala makna-maknanya makna akidah. Jelas akidah-akidah yang akan disebut ni, aqaid ni, aqaidu katsirah yang lagi akan disebut ni, semuanya jelas. Habis itu kemudiannya ada gugur lagi tu, wabil maddi. Tu ai wa in qara'a bil maddi, dan jika dibacakan wa in quri'ah, dan jika dibacakan bil maddi dengan cara mad. Wa in quri'ah, dan jika dibacakan dengan cara mad, mana? As-sana, baca dengan panjang gitu. Tadi as-sana, baca gitu ya. Kalau baca as-sana gitu tu, an-nur wad-diya'u. Jadi yakni annaha, dengan bahawasanya annaha maknanya annaha annal aqidah tadi tu. Annaha annal aqidah tu, annaha annal aqidah saniyah tu, akidah wadihatu fid dilalati ala ma'aniha. Akidah yang jelas, terang, segala dilalah yang menunjukkan di atas segala makna-maknanya, makna-makna akidah. Itu mana? Dan jika dibaca wa in quri'a bil maddi, dan jika dibacakan dengan ma', mana?
As-sana, baca dengan panjang gitu. Itu bimakna syarafi wal uluwi, dengan makna kemuliaan dan ketinggian. Itu ada kitab jatuh tu. Tu. Nak tambah. Baik, habis. Faqala an-nazimu sammaituha kharidatal bahiyah. Sammaitu, mempernamalah olehku, ha akan dia, akan hadhil akidah ni, akan ini akidah asaniyah ni. Aku pernamakan akidah asaniyah ni, akidah yang jelas terang, yang menunjuk di atas segala maknanya akidah tu jelas terang tu. Aku pernamakan hadhil akidah ni kharidatal bahiyati, kharidatal bahiyah. Tu akan kharidatal bahiyah, kharidatal bahiyah lah. Tu akan kharidah bahiyah. Apa kharidah bahiyah? Tu kharidah bahiyah ni artinya permata. Permata yang apa tu? Yang bercahaya gitu. Al-bahiyah tu mana yang bercahaya. Baik, al-jumlatu sifatun aqidatun wal kharidatu fi habis itu. Al-jumlatu bermula jumlah. Tu jumlah samaituha kharidatal bahiyah tu jadi sifatun aqidah, sifat bagi akidah. Hadhihi aqidatu saniyah samaituha kharidatal bahiyah. Wal kharidatu, dan bermula kharidah fil asli ai fi asli lughawi, pada asal bahasa. Apa makna ke kharidah pada asal bahasa? Al-lu'lu'atu, ialah permata lu'lu'. Permata lu'lu'. Permata intabliyah, itu mana lu'lu'. Permata lu'lu'. Al-lu'lu'atu, iaitu permata lu'lu' intabliyah. Allati lam, yang bermula permata intabliyah lu'lu' ni, lam tusqabu, tidak ada orang panggil tandingan. Hebat sekali lah. Tidak ada orang panggil apa? Tu apa, tidak ada bandingan harganya. Aduh, permata nombor satu sekali, al-kharidah tu, itu maksud permata nombor satu sekali, yang terbaik sekali, itu mana. Wal bahiyatu, dan bermula bahiyah tu na'tul kharidati, ialah na'at bagi kharidah. Tu kharidatal bahiyah lah. Wal baha, dan bermula baha'u tu, wal baha'u, dan bermula baha'u tu ad-diya'u, ialah ad-diya'u khabar. Ad-diya'u tu khabar, wal baha'u tu wawu isti'na, al baha'u tu mubtada. Wal baha'u, dan bermula baha'u tu. Tu bahiyah tu ambil daripada baha' lah. Al bahiyah tu ma'khuzun minal ma'khuzatun minal bahiyati. Wal baha'u, baik, ma'khuzatun minal baha'i. Itu al bahiyatu ma'khuzatun minal baha'i. Bahiyah tu dia ambil asal daripada baha', al baha'i. Wal baha'u, dan bermula baha'u, bahak tu apa makna? Ad-diya'u, cahaya, menerang, itu maknanya. Jadi al-kharidatal bahiyata artinya apa? Permata intan belian lu'lu' yang tidak ada tandingan harganya, yang bercahaya, itu maksud. Itu nama kitab dah. Nama kitab dia tu letak nama hebat dah. Faham tak? Kharidatal bahiyah. Kharidatul bahiyah tahu makna? Itu permata lu'lu' nombor satu, tidak ada harga, nak boleh tanding, nak boleh beli, yang bercahaya, itu mana? Yang bersinar-sinar, boleh tak? Wasta'ara laha hadzal isma liyutabiqal ismal musamma, dan dibuat isti'arah laha baginya. Tuh. Wasta'ara laha, dan dibuat isti'arah lah. Laha baginya, bagi permata tadi, lu'lu'ah tadi tu. Hadzal isma, akan ini nama. Kerana apa? Liyutabiqal ismal musamma, kerana muafakat nama dengan benda yang dinama. Faham tak? Kena molek nama dengan benda hakikat yang dipernama musamma tu, muafakat, mutabaqah.
Summa dzakara min nu'utiha aidan ma yaqtadir raghbati. Kemudian telah menyebutlah oleh musannihnya min nu'utiha, daripada segala sifat-sifatnya, sifat-sifat akidah tu aidan juga menyebut tu ma akan barang yaqtadir rughbati, akan barang yang menerbit ataupun yang membawakan akan kegemaran fi tanawuliha, pada mencapaikan akan dia akan akidah tersebut. Nah, tu jadi lepas ni nazimnya dia sebut lagi sifat-sifat bagi kharidah bahiyah akidah saniyah ni. Bapa dia sebut tu supaya menimbulkan rasa berahi, rughbah, li taghrib dia panggil, untuk mendatangkan kebarahian, berahi. Keberahian untuk seorang tu mencapai akan dia. Mesti tengok tak iklan KFC ke McDonald macam mana ya awak? Tak tengok? Bohong untuk tak tengok. Tengok tak? Tak tengok? Iklan McDonald macam mana ya awak? Dia letak daging burger tu begitu. Tu. Kita tengok tu rohbati tu. Supaya apa? Fi tanawuliha, supaya dapat pergi beli McDonald ni. Oh tak boleh aku tengok. Dahsyat boh. Pizza terbaru lah ni kata. Terbaru lah ni. Dia letak tu. Tu dia buat mari sifat-sifat apa tu, supaya kita tu gemar untuk membelinya. Sama dah. Summa zakara, kemudian telah menyebutlah oleh nazim min nu'utiha, daripada beberapa sifat-sifatnya, sifat-sifat akidah saniyah yang diberi nama akidah kharidatul bahiyah ni, aidan juga menyebut tu ma akabara yaqtadir rughbah, yang membawalah akan kegemaran tu fi tanawuliha, pada mencapaikan akan dia akan akidah saniyah tadi tu, mendapat akan dia. Tu bila sebut sifat-sifat ni, tak boleh ni, kena beli ni, kena beli selalu ni, kitab kharidah bahiyah ni tak boleh jadi gini ni, berahi ni, mana gitu. Ada? Tu. Faqala, maka berkatalah oleh nazim, hiya, iyalah sifat-sifat bagi akidah kharidah bahiyah ni, latifatun saghiratun. Betul tak? Latifatun betul? Latifatun saja. Latifatun saghiratun fil hajmi. Gitu tak? Lakinnaha kabiratun fil ilmi. Itu dia sebut lagi sifat tu. Faqala nazimu hiya, bermula ia segala sifat bagi akidah kharidah bahiyah ni, latifatun saghiratun fil hajmi. Tu haluh dan kecil lah pada qadar ukurannya, lakinnaha, akan tetapinya akidah saniyah kharidah bahiyah ni kabirun fil ilmi, besar pada nisbah ilmu, pengetahuannya. Jadi mu tengok je kitab tu halu nipis yang mata ya, tapi ilmu dia sangat besar, luas, itu maksudnya. Habis itu faqala hiya wallahu a'lam. Ada apa dia? Faqala hujjatul Islam Imamul Ghazali rahimahullah taala, wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi fid dharain. Aman fa'in wa rubbama, dan kadang-kalanya ya beka kekalah asaruhu, oleh kesannya kesan makanan tadi. Asaruhu asarut ta'am, kesannya kesan makanan, zamanan akan beberapa masa, zamanan zamanan tawilan, akan beberapa masa yang lama, tapi summa yazulu, tapi kemudiannya hilang. Ini duk cerita kata bahawasanya makanan tu, kata Imam Ghazali, dengan kalam perkataan tu sama nisbah dia. Tu kemari kata summa alam, kemudian ketahui olehmu annal kalam alladhi yaqa'u fil qalbil insan wa fi qalbil insani wa sam'ihi bi manzilati at-ta'amil alladhi yaqa'u fi jawfihi.
Kemudian ketahui olehmu akan bahawasanya bermula kalam perkataan yang jatuhlah di dalam hati manusia dan didengarkan akan dia oleh manusia tu menempati pada tempat makanan yang jatuh di dalam perut manusia. Maka setengahnya makanan itu ad-darru yang mudarat, faminhu ad-darru wa minhu an-nafi'u, wa minhu al-ghidha'u wa minhu as-summu bal in tu. Maka setengah makanan tu memberi mudarat. Begitu juga kalam tu ada yang memberi mudarat. Setengahnya makanan tu memberi manfaat, kalam tu memberi manfaat. Setengahnya makanan tu memberi kenyang. Setengah kalam tu memberi kenyang, puas hati. Setengahnya makanan tu memberi racun. Setengahnya kalam tu memberi racun. Bal bahkan inna baqa al-kalam, sesungguhnya kekalnya perkataan, aksaru wa ablagu minat ta'am, lebih banyak dan lebih dahsyat daripada makanan. Kenapa? Fa inna ta'ama, kerana bahawasanya bermula makanan yazulu anil ma'idati binaumin wa ghairihi. Hilanglah makanan tadi daripada perut dengan sebab tidur atau lainnya, begok kau berapa ikut gila. Wa rubbama kadakala ya baqa azaruhu zamanan. Ni baru masuk ni. Wa rubbama, dan kadang-kalanya ya baqa, kekallah makanan tersebut, asaruhu oleh kesannya tu zamanan ay tawilan, beberapa masa yang panjang sedikit. Tapi summa yazulu, kemudian hilang. Barak ada tak makanan awak makan zaman awak dah je satu mula ada lagi perut awak dah ni? Ada? Ada. Kalau buat ada pun 2-3 hari berok. Tidak berok pun jadi tenaga kita. Apa ya? Itu makanan tidak kekal dalam tubuh kita. Tu tengok. Walahu, dan sabit baginya, walahu gitu deh. Walahu ay walit ta'ami. Walahu ay walit ta'ami, dan sabit baginya. Sabit adalah baginya, walahu, dan sabit adalah baginya ailit ta'ami, dawaun ubat. Tu ubat. Tu yuzilu asarahu min jismil insan. Ubat yang menghilangkan akan kesannya, kesan makanan tadi tu, daripada jisim manusia. Itu. Walahu, dan adalah baginya makanan tu dawaun ubat yuzilu asarahu min jismil insan, yang menghilangkan akan kesannya makanan daripada tubuh manusia. Weh, kau tak berok kat seminggu ni, pelik sungguh. Pergi beli ceketau. Betul tak? Ada tak ubat ceketau mana ni? Ngapa? Ceketau ah. Kau nak tahu? Ceketiau. Ceketiau tu makan pula bengang. Nak tambah tahi ulat berumum. Nak betul tak? Ada ubat jadi mu tu terberok selalu. Makan tu bau tobik selalu, beres selalu. Selesai masalah. Tu tengok. Walahu dawa'un yuzilu asarahu min jismil insani, dan adalah baginya makanan itu ubat yang menghilangkan akan kesannya makanan daripada tubuh manusia. Ada ubat, jangan bimbang. Semelik kau tak boleh berok 3 pagi ni mana apa? Pergi farmasi beli ceketau. Tu. Wa amal kalamu, dan ada pun bermula perkataan. Tu tengok. Berat perkataan ni lagu mana? Wa amal kalamu, dan ada pun bermula perkataan, allazi waqa'a fi qalbihi, yang adalah perkataan tersebut tu jatuh berlaku di dalam hatinya, hati manusia. Tu. Tu kan dia kata tadi hak sebelum ni, bal innal baqa al kalam wa tajarru'ahu aksaru wa ablagu minat ta'ami. Nah itu ni. Bahkan sesungguhnya kekalnya perkataan. Tu. Kekalnya perkataan. Tu. Kekal dan tetapnya perkataan tu terlebih banyak dan terlebih dahsyat daripada makanan. Jadi kalau makanan tu sehari 2 hilanglah dengan sebab tidur kau berok kau. Ada kadang-kadang kekal juga kesan dia tu beberapa lama masa, tapi kemudiannya hilang. Lepas tu kalau tak hilang juga, adalah bagi dia ceketau. Boleh mutlak tu hilanglah makanan tubuhmu. Wa amal kalamul ladzi waqa'a fi qalbih, dan ada pun bermula kalam yang berlaku, yang jatuhlah di dalam hatimu. Mu dengar sahabatmu duk kata perkataan-perkataan tak baik, macam Irfan yang kata apa hari tu,
kepada kawan dia itu duduk nerak situ, kata ke kawan dia sana, nah, dia tak tahu saya duduk lalu ke belakang. Nah, Irfan, tu perkataan yang awak keluar daripada mulut awak tu, dengan kawan awak pun dengar perkataan tu pak lekat dalam hati tu. Farubbama, maka kadang-kalanya, ada kalanya, ya beka ma'ahu, kekal sertanya, apa? Kekallah ia kalam. Tidak hilanglah ia kalam. Ma'ahu ma'al insan, sertanya serta manusia. Kekal serta manusia perkataan tersebut dalam hati dia tu. Jami'u umrih, oleh sekalian umurnya, umur manusia. Wala yansahu, padahal tidak melupalah manusia hu, akan dia akan zalikal kalam tadi tu. Wala yansahu, padahal tidak melupalah al insanu hu, akan dia zalikal kalam. Kalam mana? Al waqi'u fi qalbih, yang berlaku, yang jatuh di dalam hati dia tu. Tu cuba. Hamdi dia kata ke siapa? Dia kata ke apa? Dia kata ke Aljung dia kata ke Aljung satu perkataan yang Aljung tu gerak sungguh. Aljung Sabah, Sarawak Aljung. Sabah balik Sabah. Contoh. Tu. Hamdi kata gitu ke Aljung orang Sabah. Masuklah hati dia. Siapa umur 70 buat Aljung ingat lagi. Bila Hamdi mari Sabah tu, Aljung pun suruh semua hok mana-mana hok gesta-gesta Sabah tu, pergi perahu guk Hamdi, padang muka Hamdi. Ni aku masih ingat lagi, dia kata, masa aku mengaji pondok dulu, Sabah balik Sabah, aku ingat, jaga-jaga mu. Tu. Nak contoh. Jadi perkataan tu masih kekal ingat dalam hati Aljung. Wala yasahu, dan tidak melupalah oleh Aljuhu, akan dia akan kalam. Hamdi yang jatuh lah hati Aljung tadi tu. Tu tengok. Fa in kana radian, maka jika adalah, fa in kana, maka jika ada al kalam al waqi' fil qalbi tadi tu. Fa in kana, maka jika adalah al kalam al waqi' fil qalbi, maka jika adalah kalam yang jatuh dalam hati seorang tu, radian jaha, tu radian ai khasisan, keji. Perkataan yang keji, perkataan yang menyakitkan, perkataan yang menjadi kebencian, fala yazalu, maka tidak hilang, yutaibuhu, mempenatlah akan dia. Fala yazalu, maka tidak hilanglah kalam tersebut, yutbi'uhu, memperpenat. Yutaibuhu, betul dah. Baca bidhammil ya wa kasril ain, yutaibuhu, baca gitu. Minal ita'abi, mempenatkan. Fala yazalu, maka senantiasalah. Fala yazalu tu mana? Senantiasa. Fala yazalu, maka senantiasalah. Jangan salah terjemah. Fala yazalu, maka tidak hilang apa mana? Senantiasa. Fala yazalu, maka senantiasalah al-kalam tadi tu. Al-kalam radi, kalam yang jahat, al-waqi' fi qalbil, al-juni, as-sabhi. Kalam yang jahat, yang jatuh dalam hati Aljun tadi tu, senantiasalah oleh kalam tadi tu, yutaibuhu, mempenat akan dia. Tu akan insan tadi tu, mempenat akan dia. Jadi Aljun tu duk ingat tak boleh sebut nama Hamdi tu kak. Hamdi, mari selalu ingat balik dah perkataan Hamdi ucap dia mula. Mempenat tadi, faham tak? Mempenat, yutaibuhu. Tu. Wa yu'ibuhu. Wa yu'ibuhu, yutaibuhu wa yu'ibuhu. Mempelemahlah. Wa yu'ibuhu deh, mengaitlah akan dia. Dalam nuskhah yang lain, wa fi nuskhatin, sabit dalam nuskhah yang lain, bukan yu'ibuhu. Tu ma yu'intuhu,
Itu yu'intuhu bimaknal masyaqqati, dengan makna masyaqqah. Hak moleknya dalam naskah lain tu, hak molek sikit. Tu. Fala yazalu, maka senantiasalah kalam yang jatuh dalam hati Al-Jum tadi tu. Yu'intuhu ai bimaknal masyaqqah, mempenat akan dia, menyusah, melemahlah akan dia. Itu. Mempenat tadi yutaibuhu, dan menyusah, melemahlah akan dia akan Al-Jum tadi. Wa taridu bisababihi, dan mendatangkan dengan sebabnya, dengan sebab kalam yang jatuh, yang keji tadi tu, khawatiru fil qalbi, oleh segala lintasan-lintasan fil qalbi, dalam hati, wa wasawisu, dan oleh segala waswas yahtaju ila tu waswas yahtaju ila waswas yang diberhajatlah kepada an yu'rida anha, diperhajatlah kepada bahawa mempalingkan anha daripada khawatir wal waswasi, anha anil khawatiri wal wasawisi. Itu. Tu jadi menyebabkan hati kita tu duduk belawai semua. Tu kalam yang jahat tu bahayalah. Sebab tu kalau kita orang panggil mudah masuklah hati, baik dah sengah lalu. Awak tak tahu lalu. Apa orang nak kata-kata lagi gitu. Apa suka kok mung, tidak memendekkan umur, tidak memendekkan umur, tidak mengurangkan rezeki. Itu. Kata lagi nak kata. Tu. Tapi kalau kita tu jenis masuk dalam hati, payah gitu. Habis itu. Pada itu wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajli wa ajlihi ma'al. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Ada